Down. Bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الله السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagu dulu. Lagu biasa kita menarik untuk kita bersemangat mengaji. Mari belajar, mari beramal. 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 Ilmu itu cahaya, jahil itu berbahaya. Ilmu itu cahaya, jahil itu berbahaya. Ilmu itu cahaya, jahil itu berbahaya. Mari belajar, mari beramal. Mari belajar, mari beramal. Mari belajar, mari beramal. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam kepada saya itu. Ya, semua sahabat-sahabat dan kaum muslimin yang bersama pada ruang ini. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa ma taufiqi wa la i'tisami wa ma tawakkuli illa 'ala Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang berusaha yang dikasihi saudara Edi yang bersama saya pada ruang ini. Seterusnya kepada seluruh barisan pimpinan PKIL KWSP yang menganjurkan kuliah pengajian ini, seluruh para pegawai dan kaki tangan KWSP yang bersama, dan seterusnya kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang bersama dalam ruang kuliah Zuhur online daripada Facebook ini. Dan moga-moga dengan kebersamaan kita pada ruang ini dicatatkan sebagai satu amal saleh, amal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya marilah sama-sama kita merafak setinggi-tinggi rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kerana semua ini merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, yang kita tahu manfaatnya besar, dan fadilatnya besar, barakahnya besar. Dan kerana itu kita kena terus berjiwa besar untuk hadir, menyertai kuliah-kuliah ilmiah dan juga ceramah-ceramah agama seumpama ini,
Inilah yang dimaksudkan dengan faham agama yang dikatakan petanda baik oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam untuk junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak pernah jemu memastikan keselamatan umat sallallahu alaihi wasallam, ya, umat baginda sallallahu alaihi wasallam, agar kita selamat sehingga ada peruntukan doa makbul pun Nabi simpan untuk jadi syafaat. Ya, jadi sebagai membalas agungnya kasih baginda Nabi SAW, marilah kita semua-semua mencuba sedaya upaya untuk melazimi syariat yang ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW, dan langkah mulianya tentulah memahami, ya, menuntut ilmu, mencari taufik dan pimpinan Allah Subhanahu wa taala dengan beramal berbekal ilmu, insya-Allah. Alhamdulillah, hari ini kita bersama lagi untuk menyambung pengajian minggu sudah, iaitu masih berkisar tentang wuduk, ya, dan hari ini kita menyambung tentang sunat-sunat wuduk, dan kita telah pun sampai kepada perkara yang ke-6, insya-Allah. Dan siapa yang berkitab pada muka surat 74, ya, antara sunat-sunat dalam berwuduk ini adalah bersugi. Artinya sebelum kita memulakan wuduk, kita menggosok gigi. Dan ketika itulah, ya, bersama dengan menggosok gigi itu, kita membaca doa yang telah dicatatkan ataupun disabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya doanya yang baiknya, Allahumma bayyid bihi asnani, ya Allah, putihkanlah dengan bersugi ini gigiku. Wasyudda bihi lithati, ya, dan kuatkanlah dengan amalan bersugi ini gusiku. Wasabit bihi lahati, dan tetapkanlah juga dengannya, ya, anak tekakku. Wa barik li fihi, dan berkatilah aku padanya, ya, berkatilah untuk aku ni pada amalan bersugi ni, sebab dia sunnah Nabi. Ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan yang pengasih dari segala yang pengasih. Jadi begitulah orang Islam ni, dia beramal, ya, sengaja Nabi SAW bekalkan dengan doa-doa supaya dia relate hati dengan Tuhan. Kesan tak bila berdoa kita akan sebut, ya Allah nak minta ni, nak minta itu. Tujuannya supaya amalan tu dijiwai, dihayati. Dan doa ni tak mesti doa tu dalam bahasa Arab. Cukup, ya, bersama dengan kita melakukan sugi, kita ada niat dalam hati, lintasankan dalam hati, ya Allah, ya, aku jaga kebersihan ni kerana ni sunnah Nabi, kita besarkan, harapnya moga-moga kebersihan yang aku usahakan ini akan membekalkan kebaikan, ya, gigi aku makin kuat, ya, mulut aku makin sihat. Kat situ disebut sampai gusi pun disebut. Begitulah kesempurnaan agama ini, ya. Dan yang paling besarnya biasanya doa-doa minta keberkatan. Wa barik li fihi, dan berkatilah, ya, untuk aku padanya. Berkat ini, ya, satu kalimah yang, ya, mudah difahami, iaitu ziyadatul khair fi syai', iaitu bertambah sesuatu kebaikan pada satu benda yang kita lakukan. Artinya dengan bersugi itu, maka akan lahir keberkatan pada mulut kita, maka mulut kita akan menuturkan benda-benda baik, bercakap benda-benda yang baik, kan? Begitulah, ya, menasihati orang, bercerita tentang kebaikan, tentang, ya, agama dan sebagainya. Itulah maksud keberkatan. Jadi, ya, gosok gigi pun kena ada niat dan doa supaya kita dapat kebaikan yang berpanjangan. Seterusnya, perkara ketujuh yang disunatkan ketika berwuduk lagi, berkumur-kumur. Ya, dan sebaiknya kumuran itu hendaklah sampai ke kerongkongan. Biasanya kalau gosok gigi kita sekali berkumur-kumur. Ni in case kita tak gosok gigi, sekurang-kurangnya kita berkumur-kumur. Kemudian keluarkanlah dari mulut, ya, dan ketika berkumur-kumur bacalah doa ini, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa yang sangat indah ini yang selalu kita ulang lepas sembahyang pun, kita selalu ulang doa ini. Doa ini semua orang kena hafal lah, ya. Doa pada muka surat 75 ke atas tu, doa ni doa yang sangat penting pada saya. Doa ini yang Nabi ajarkan pada Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Rasul ajarkan, Allahumma a'inni, ya Allah tolong aku, ya Allah, ala zikrika, untuk ingat pada engkau, wa syukrika, untuk syukur pada engkau, wa husni ibadatik. Husn ni elok, ya, ibadah elok beribadat kepadamu.
Mungkin sebab doa-doa ini atau doa yang imam baca kita aminkan, hari ini kita memperelokkan amal ibadah kita sebab benda yang tak elok, ya, Allah tak terima. Kita pun tahu kan, Allah terima kecuali tak terima, ya, benda-benda melainkan benda baik. Innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiba. Ya, Allah ni maha baik, maha indah, dan dia tidak terima melainkan benda baik. Jadi kita kena persembahkan yang terbaik dengan Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita minta dibantu, ya, dengan doa ini. Jadi doa ini sebenarnya merangkumi apa saja amalan yang kita lakukan. Kita minta, ya, agar Allah bantu kita mempersembahkan, ingat, syukur dan ibadat kepadanya dengan sebaik-baik persembahan. Atau bacalah doa ini juga, Allahumma a'inni ala tilawati kitabak wa kathrati dzikri lak. Ya Allah, tolonglah aku untuk dapat membaca kitabmu dan juga banyak menyebut berzikir kepadamu. Wa tsabbitni bil qawli tsabit, dan tetapkanlah aku di atas ucapan kalimah syahadat yang tetap itu, fil hayatid dunya wa fil akhirah, yang tetap berkekalan dalam hidup dunia dan akhirat, ya. Jadi sebenarnya amalan berkumur-kumur dan gosok gigi ini amalan yang memang dianjurkan oleh agama, kerana dia akan meringankan mulut kita untuk menyebut benda-benda baik, sehingga, ya, disunatkan kepada orang yang nak meninggal dunia pun agar disugikan, agar dia mudah untuk menyebut kalimah syahadah, ya. Begitulah. Dan kalau nak doa lagi, boleh lagi doa, Allahumma asqini min haudi nabiyika sallallahu alaihi wasallam ka'san la adma'u ba'dahu abada. Ya Allah, ya, berikan aku minum segelas daripada telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga aku tidak lagi merasa dahaga selepas itu. Memang siapa dapat merasakan, ya, minuman daripada air telaga Kausar ini, dia tidak akan dahaga selama-lamanya di syurga nanti. Jadi minum turutan tu, minum kerana berseronok-seronok je, tidak akan ada dahaga lagi. Ya, nak tanya Ustaz, kalau kita gosok gigi dan berkumur-kumur dalam bilik air yang ada tandas dalam tu, boleh ke baca doa-doa ini atau ada cara lain? Itulah yang kita bicarakan hari itu, ya. Dalam realiti hari ini, kita tandas dan bilik air kita adalah bilik yang sama. Jadi kalau ruang tu memang ada ruang tandas, mangkuk tandas, maka kita tak boleh lah, ya, tak boleh nak baca dengan berlafaz, ya, nyata Allahumma a'inni ala zikrika dalam, tak boleh. Ya, jadi cukup kita baca dalam hati, rasakan permintaan kita dalam hati. Itulah banyak kelebihan orang dulu berbanding orang sekarang. Ya, dulu tandas berasingan dengan bilik air, dulu tandas sebagai mirkhat, ya. Jadi bilik air itu dipanggil hammam, ataupun, ya, tandas itu dipanggil baitul khala', tempat bersunyi-sunyi sendiri. Tapi sekarang dah jadi, ya, bergabung benda tu. Tapi tak apalah, apa yang ada ni kita urus dengan batas syariat. Jadi tak boleh melafaz kalimah nama Allah, ya, nama-nama yang baik di ruang yang kita sebutkan tadi. Jadi cukup dengan berniat atau merasakan dalam hati apa yang kita minta, atau selepas kita keluar dari bilik air, kita berdoa lah macam-macam doa yang kita tangguhkan sementara kita belum keluar daripada ruang itu. Jadi doa yang ketiga ini juga minta agar diresikan minum air daripada telaga Kausar. Ini banyak doa ini, ya, dan perkara-perkara sunat yang terlalu banyak, saya akan baca sepintas lalu sajalah. Allahumma awjid li raihatal jannah wa anta anni radin. Ya. Jadi ini cerita doa lagi, ya Allah, ya, dapatkanlah kiranya aku mencium bau syurga sedangkan engkau redha terhadapku. Ini cerita orang yang memasuk istinsyak, dia panggilnya, memasukkan air dalam hidung dan mengeluarkan semua. Ini orang Melayu kurang mengamalkannya. Ya, kurang mengamalkannya. Jadi kita kena hidup bersama, ya. Ada pendapat mengatakan yang afdalnya berkumur sekali dengan sedut air itu. Jadi kena sedut air ke dalam hidung dan luah ikut mulut. Jadi lendir dan kotor-kotoran yang ada dalam saluran pernafasan kita, khususnya daripada hidung, akan dapat dibersihkan. Ini dipanggil istinsyak. Ya. Tapi hati-hati ketika berpuasa, jangan sampai dia masuk ke dalam, ya, badan kita, rongga, ya, tekak kita dan masuk ke dalam perut kita, batallah solat, batallah puasa kita. Jadi ini amalan yang baik, ya, bagi kita untuk kita mula mengamalkan. Memang kali pertama siapa tak biasa buat istinsyak ni memang pedih, dia ternaik tersedut sampai masuk otak tu, dia akan jadi termenung, tersandar je. Apa bang? Relax bang. First time istinsyak, Ustaz. Tersandar gitu.
Tapi ini amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita amalkan, yang elok kita amalkan bersama dengan doa tadi. Moga-moga hidung kita sedang menghidup. Yang di samping faktor kesihatan juga dapat kita dapat manfaatkan ya untuk saluran pernafasan kita. Semasa mengembus air keluar dari hidung, bacalah Allahumma inni a'udzubika min rawaihin nar wa su'id dar. Ya Allah, inni a'udzubika, ya Allah, aku mohon berlindung dengan Engkau daripada terhidu ya bau-bauan neraka yang busuklah dan tempat tinggal yang buruk. Itulah juga cerita neraka sebenarnya. Jadi perasan tak dalam amalan-amalan kita ni, walaupun berwuduk tu rukunnya basicnya senang je, basuh muka, tangan, kepala, kaki, habis. Tapi sebenarnya cerita wuduk ni cerita mencahayakan jiwa dan membersihkan anggota. Di samping itu, jiwa kita kena dibawa perasaannya agar ketika wuduk itu kita berharap benda-benda yang kotor daripada diri kita keluar. Ya, takdir-takdir yang buruk, petaka-petaka yang mungkin berlaku dalam kehidupan kita hindari. Jadi kita doa. Jadi sebab itulah kalau tak dapat berdoa, perasaan tu juga kena dibawa. Sebab tu orang-orang yang menghayati wuduknya, dia akan lebih khusyuk ketika solat, mudah untuk khusyuk. Ya. Atau juga baca doa ni, Allahumma la tahrimni raihata na'imika wa jannatik. Ya Allah, jangan haramkan aku daripada dapat menghidu bau nikmat syurgamu. Ya. Dan juga syurga-syurgamu. Jadi begitulah ni harapan kita. Jadi sebab apa? Nilai saat satu ibadah ni sejauh mana ingat dia pada Allah, khusyuknya, ihsannya. Jadi sebab itulah nak membawa rasa Rasulullah SAW dan para ulama, para tabi'in dan selain mereka ini mengusahakan agar kita kekal dalam suasana jiwa ibadah ketika beribadah, walaupun ibadah yang namanya wuduk ini. Begitulah. Ada peringatan di situ, berkumur-kumur dan menyedut air ke atas hidung walaupun sunat dalam mazhab kita, tapi janganlah ia mengabaikan kerana faedahnya dari segi kesihatan dan pahalanya amat besar. Ya. Sebab ada mazhab lain yang mewajibkannya. Sebab Rasulullah jarang tinggal. Tapi mazhab kita kata sunat. Tapi bila sunat, kita ramai tak buat. Lebih-lebih lagi, kedua-duanya adalah fardu wuduk dalam mazhab Hanbali. Ya. Kerana ia termasuk dalam bahagian muka. Tengok dalam mazhab Hanbali, artinya siapa tak istinsyak, tak masukkan air dalam hidung, tak kumur-kumur, tak sah wuduknya. Justru itu saya gear kita meraihkan pendapat mazhab Hanbali ini supaya selaras dengan kaedah fiqh, iaitu ya yang menyebut al-khuruj minal khilafi mustahab, keluar daripada persisian pendapat itu suatu benda yang digalakkan. Jadi kalau kita ambil yang lebih sempurna, ya, maka kita dapatlah merangkumi banyak kesepakatan dalam bermazhab, bukan cari jalan keluar untuk melepaskan diri sendiri sahaja. Okey, perkara sunat yang ke-9, menggosok-gosok anggota wuduk. Okey, sebagaimana yang saya sebut tadi pada minggu sudah. Dalam mazhab Maliki, gosok ini, sental ini wajib. Sebab Allah sebut faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, basuhlah muka dan tangan kamu. Bila sebut basuh, tak dinama basuh melainkan bersama dengan gosok dan sental. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i diringankan, asal saja rata air pada anggota wuduk, maka dikira kita sudah menyempurnakan tuntutan rukun tersebut. Tapi sunat juga, kita digalakkan juga agar melakukan gosokkan. Yang ke-10, berturut-turut mualat, berturut-turutan membasuh anggota wuduk. Hendaklah basuh muka, kemudian sebelum kering basuh anggota pertama. Begitulah seterusnya. Mualat ini adalah fardu wuduk dalam mazhab Maliki dan Hanbali. Ini tak ada masalah lah. Biasanya kita akan buat terus kan. Lepas wuduk, basuh tangan, kita basuh kepala dan kaki itu berturutan. Kalau sengaja kita pisahkan, atau basuh sekali berhenti kejap, isap rokok sebatang, maka itu makruh hukumnya. Tapi kita tak buatlah. Dalam mazhab lain fardu wuduk, artinya siapa tak buat begitu tak sah. Yang ke-11, meniga-nigakan basuhan dan sapuan. Meniga-nigakan ni, bahasa ustaz ni lah maksudnya, menjadikan jumlah bilangan setiap basuhan tu 3 kali. Basuh muka 3 kali, mendua-duakan kita tahu kan, mengempat-empatkan jarang dengar, menyatukan kita tahu, mendua-duakan biasa dengar, meniga-nigakan hari ni baru dengar.
Maksudnya, menjadikan basuhan dan sapuan itu 3 kali. Ini selesai masalah. Sunat. Artinya yang wajib apa? Wajib sekali ya. Yang rukunnya sekali saja. Cuma sekali tu kena pasti rata tempat wuduk. Jadi sebaiknya walaupun sunat, kalau kita kurang pasti basuhan tu dengan sekali, tak meratakan air pada anggota wuduk, perlu diratakan. Jadi yang kedua tu jadi wajib juga. Yang ketiga pun, kalau tak sempurna jadi wajib juga. Tapi kalau satu dah sempurna, yang kedua, ketiga itu jadi sunat. Yang ke-12, melebihkan sedikit had atau anggota basuhan pada sapuan anggota daripada batas fardunya. Basuh muka sampai dagu sini kan. Kita basuh sampai dekat leher, atas rambut pun lebih lagi, telinga pun sapu lebih daripada anak telinga. Begitulah tangan pun lebih pada atas siku. Begitu. Itu sunat. Kemudian baca doa ini semasa basuh muka. Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuhu awliyaik. Ya Allah, cerahkanlah wajahku dengan cahayamu hari di mana engkau cerahkan wajah wali-walimu, orang-orang yang membela agamamu, ya Allah. Wala tusawwid wajhi bi dhulumatika yawma taswaddu wujuhu a'daik. Dan janganlah engkau hitamkan wajahku dengan kegelapanmu, kemurkaanmu, kemurkaanmu di hari yang kau hitamkan segala muka musuh-musuhmu. Jadi ini perasaannya. Jadi basuh muka ni sebab kena rasa, ya Allah, minta sangat aku sekarang ni kat dunia aku boleh mengusahakan muka yang kotor aku boleh bersihkan. Muka yang berminyak, yang tak layak untuk sembah kau ni aku angkat hadasnya. Maka bersama itu ada harapan dan doa, moga-moga wajah ini juga nanti kau sudi bersihkan. Sebagai akhirat kita dah tak boleh berusaha, kita hanya boleh menerima. Kan? Kat dunia ni kita malas nak berwuduk. Tapi kat akhirat nanti kalau kita menangis macam mana nak berwuduk pun dah tak boleh. Sebab tu kena sedar. Ini semua cerita iman. Akan membawa perasaan yang lebih kuat untuk kita terus berada dalam suasana ibadah yang hebat. Yang keempat, menyelati janggut yang tebal. Artinya bukan wajib, sunat saja. Kalau janggut kita padat tebal, maka cukup kita adu ke atas. Tapi kalau kita selati celah-celah jari itu, maka itu dihukumkan sunat. Adapun janggut yang nipis yang kelihatan warna kulit di bawahnya, maka wajib diselati. Janggut-janggut yang jarang, maka pastikan air boleh lalu nampak kena kulit tu. Sebab itu ceritanya macam saya katakan, cerita hukum kepala lah, menyapu kepala. Bagi rambut kita kan memang tebal atas kepala, jadi sapu atas rambut tu dah kira cukup memadai. Tapi bagi orang yang botak, dia kena sentuh kulit kepala. Yang ke-15, mendahulukan basuhan anggota kanan daripada anggota kiri, seperti mendahulukan basuh tangan kanan daripada kiri, kemudian kaki kanan dan kaki kiri. Kecuali semasa basuh kedua tapak tangan hingga pergelangan tangan di awal wuduk dan menyapu dua telinga, maka dilakukan serentak. Begitulah sunnah Nabi. Basuh tangan mula-mula tu memanglah kedua tangan, kalau sebelah je macam mana nak basuh, kan? Jadi yang lain, kalau ada dua pihak kanan kiri kena dahulukan kanan. Tapi dalam konteks berwuduk, ketika menyapu air ke telinga itu, maka dilakukan serentak pada dua-dua bahagian. Jadi ratakan semua pada alur telinga ni. Begitulah indahnya kan agama Islam ni, melazimi kebersihan. Sampai telinga yang memang duduk kat luar ni, kemudian dia ada celah-celah dia, lorong-lorong dia ni, kena dilalukan dengan air. 3 kali nanti dia clear lah. Sebab tu bukan ambil sapu gitu je. Tengok anak-anak kita berwuduk macam mana. Ajar dia agar dia melurutkan semua yang ini ni. Ibu jari ni dia lalu ikut ruang ni semua ni. Lalu itu yang telinga kadang-kadang berkerak sebab tak pernah dilalukan air. Kemudian baru last kali baru tolak yang belakang ni dengan ibu jari. Lakukan serentak. Jadi jangan buat ambil. Selalu tengok kita bukan macam tu. Ambil basahkan nak tangan tu dan kemudian lalukan pada siap. Lekuk-lekuk, selok-belok telinga kita tu. Kemudian barulah kita tolak daripada belakang ke hadapan dengan anak ibu, dengan ibu jari. Begitulah. Itu menyapu telinga. Yang seterusnya, yang ke-16, membaca doa semasa basuh tangan kanan dengan Allahumma a'tini kitabi biyamini. Subhanallah, itulah jiwanya. Tak dapat baca kan dalam tandas. Tapi jiwa kita mengharapkan, ya Allah, jadikanlah tangan ni yang terima kita amalan nanti, bukan tangan ni. Begitu. Jadi perasaannya hebat. Berwuduk pun penuh rasa kehambaan.
Wa hasibni hisaban yasira, dan hitungkanlah amalan aku dengan hisab yang mudah. Jangan susah-susah kan. Kita kadang-kadang kalau orang kira sangat, kita jadi lemah. Berkira sangat. Kita pun selalu orang cakap dia ni berkira sangat. Jadi benda tu tak selesa. Dia ni alhamdulillah mudah kira. Mudah kira artinya dia bermudah-mudah dalam kiraan, tak terlalu rigid sangat. Jadi gitulah. Kita pun ada harapan sangat. Tak mau diperlecehkan besok di akhirat. Jadi doa ketika mana doa basuh tangan kanan itu. Kemudian baca doa semasa mata tangan kiri, Allahumma a'inni a'udzubika min an tu'tiyani kitabi bishimali. Ya Allah, aku mohon berlindung nanti daripada engkau beri kitab amalan aku ni pada tangan kiri ni. Au min wara'i dhahri, ataupun daripada bahagian belakang aku, pihak belakang aku. Jadi belakang daripada kiri ni arah yang tak baik pada nilaian agama kita. Jadi kita pun selalunya berasalah begitu. Bila mana basuh tangan kiri, basuhkan perasaan itu. Yang ke-18, menyelati anak-anak jari tangan. Maka menyelati itu hukumnya wajib sekiranya diyakini tidak dapat rata air kecuali dengan menyelatinya. Katalah celah tangan kita ni, kita tahu ada minyak hitam, kena wajiblah selati. Tapi kalau memang dah tahu tak ada, jadi sunatlah hukum asalnya. Hukumnya sunat. Tapi kalau kita tahu cerita wuduk ni, artinya pastikan air sampai kepada anggota wuduk. Dan tambahan apa saja yang jadi pelengkap itu jadi sunat. Tapi kalaulah pelengkap tu jadi keperluan untuk menyampaikan air, maka kena buat. Jadi begitulah menyelati anak jari tangan ni macam tu. Selat ni masuk tengah-tengah kan. So itu semua sunat. Tapi bila mana celah jari ada getah, maka kita kena selati betul-betul. Remove betul-betul. Kemudian menggerakkan cincin yang dipakai, kiranya air tidak dapat masuk dengan sendiri kerana terlampau ketat, maka wajib digerakkan. Begitu cerita cincin. Siapa pakai cincin, maka ketika wuduk dia kena goyangkan. Kalau cincin longgar macam saya ni, longgar okey. Memang kita tahu air boleh masuk. Tapi ada orang pakai cincin daripada berat dia dulu 49, sekarang dah 89, cincin tu kat situ juga. Bayangkan. Memang melekuk itu. Dan saya pernah nampak tuan-tuan, dia memang pakai cincin tu, cincin dia dah ke dalam lekuk tu. Bila dah ke dalam lekuk tu, memang hatinya tak tahu nak buka pun macam mana. Mungkin kena pakai payah, kena potong kot. Yang itu wajib. Kena pusing-pusingkan, sental-sental, supaya air boleh sampai ke kulit. Yang ke-10, menyapu semua kepala. Cerita dalam mazhab kita yang rukunnya menyapu sebahagian kepala. Tapi kalau sapu semua kepala ni, dia jadi sunat. Amalan tu sunat. Perlu diingatkan bagi siapa yang mahu mengerjakan tawaf dan bertaklid kepada mazhab Hanafi. Apa dia mazhab Hanafi ni? Sebab dalam mazhab Hanafi, bersentuhan kulit laki perempuan yang halal bernikah tidak batal. Tidak batal. Jadi persentuhan tu tidak batal wuduk. Jadi oleh kerana kita nak ikut hukum hakam yang berkaitan dengan pembatalan wuduk, maka hukum berwuduk dia daripada semulanya kita kena amahi dan kena amalkan. Maka wuduk kita pun kena sekurang-kurangnya mengikut cara dia. Dan cara mazhab Hanafi berwuduk kepala menjadi fardu dan rukunnya adalah mestilah 1/4 kepala atau sebesar tapak tangan. Sapu tu sapu tapak tangan lah. Tak boleh macam kita sebahagian sikit je. Itu kadar sekurang-kurangnya. Maka wajiblah baginya menyapu sekurang-kurangnya 1/4 kepala. Kepala bagi 4 lah. Atau sekadar tapak tangan. Kerana hal ini adalah fardu dalam mazhab Hanafi. Ini ceritanya. Tapi ini sekarang ni pun dah kita tahu bahawa dalam urusan haji dan umrah pun dah kita ada perbahasan yang jelas bahawa kita tak perlu bertalfiq kepada mazhab Hanafi ni. Cukup kita beramal dengan mazhab qaul qadim mazhab Syafi'i bahawa bersentuhan laki dengan perempuan tanpa syahwat tidak membatalkan. Ketika Imam Syafi'i berada di Kufah, dia pernah berfatwa begitu. Jadi bersentuhan bolehlah. Tapi siapa yang bersentuhan dengan anak dara yang comel, memang dia bernafsu follow daripada awal ketika tawaf, yang tu bersentuh memang batal.
Ini cerita kalau bersentuhan tanpa sengaja, ya, tanpa sedar, ya, tanpa ada usaha, maka itu, ya, tidak mengapa. Sebab realitinya ketika mana musim haji dan umrah, kalau ramai orang, jadi masyakkah, kepayahan untuk keluar setiap kali bersentuhan dengan perempuan untuk memperbaharui wuduk. Maka ada dua pilihan. Pilihan pertama yang inilah, ya, berwuduk dengan mazhab Hanafi, ya, basuh kepala sebahagian daripada kepala tu 1/4-nya, dan kemudian kalau bersentuhan dengan perempuan tidak batal atau batal. Ya, kita pegang dengan qaul qadim, pendapat lama mazhab Syafi'i, iaitu, ya, tidak, kita berwuduk macam biasa tapi kita sedar dengan syarat tanpa syahwat, ya, belaga. Ya, tapi kalau dah memang follow anak dara Turki tu daripada mula, itu tak ada syahwat, batal bang. Itu payah nak cakap, ya, tengok anak dara Iran tu, ya, orang mutawif belah kanan, awak dah ke kiri seorang, ya, baca sama doa Rabbana atina, suara Jawa tu jelas sangat. Tapi, ya, yang itu tak dapat nak nolong. Yang itu awak kena keluar ambil wuduk balik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Okey. Tetapi seelok-eloknya, ada perbahasan kat sini, ya, hendaklah disapu semua kepala supaya dapat, ya, berwuduk merangkumi tuntutan kefarduan dalam mazhab Maliki dan Hambali. Sebab mazhab Maliki kata wamsa'u bi ru'usikum tu sapu semua kepala. Jadi, ya, kalau mampu sapu semua kepala, bagi lelaki tak ada masalah kan, amalkanlah, itu lagi baik sebenarnya, ya, sunat dalam mazhab kita, tapi ada dalam mazhab Maliki dan Hambali mengatakan wajib. Yang ke-21, membaca doa ini semasa menyapu kepala. Allahumma ghashini bi rahmatik, ya Allah, naungi aku dengan rahmatmu, wa anzil alayya min barakatik, turunkan ke atasku, ya, keberkatan dari sisimu, wa adzillani tahta dhilli arshika yauma dhilla illa dhiluk, ya, naungi aku, ya, payungi aku nanti dengan payungan arasmu, di hari tidak ada payungan, naungan selain daripada naunganmu, ya Allah. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar, ya Allah, haramkanlah bulu-bulu aku, rambut-rambut aku dan kulit aku ni daripada neraka. Doa semua perasaan penjiwaan. Ada persoalan yang ditimbulkan. Saya respon terus, Ustaz. Kalau tengah berwuduk, basuh kaki kanan, tiba-tiba air pipe terhenti sebab gangguan bekalan air. Cuba cari sumber air sehingga basuhan wuduk tadi kering dan waktu solat dah nak habis. Adakah perlu wuduk baru atau boleh sambung? Ya. Okey, mualat merupakan satu benda yang sunat. Ya, berturutan ambil wuduk ni, ya, hukumnya adalah sunat. Artinya siapa yang sengaja tinggal dia rugi. Tapi kalau perlu tinggal, macam keperluan macam ni, tidak mengapa. Artinya wuduk tu selagi mana, ya, tidak ada benda-benda yang membatalkan wuduk, masih valid untuk disambung terus. Cuma kalau air itu cukup dan banyak, dan biasanya banyaklah sebab kita kat Malaysia, mulakan balik semula. Ya, sebab wuduk yang sebegitu dah berada dalam keadaan makruh. Ya, terpisah lama mualatnya, turutannya. Pun begitu, kalau kita, ya, yakin memang tak batal lagi wuduk, walaupun, ya, waktunya tempohnya panjang, tapi kita tahu tadi saya basuh sampai telinga, kaki je tak basuh lagi, maka basuh kaki je lah, walaupun jarak tu 2-3 jam. Ya, sebab ini pentingnya ilmu. Ya, ilmu ni ada batas. Wajib saya mesti buat, sunat ini yang terbaik kalau saya mampu buat. Kalau tak mampu, saya kekalkan yang wajib saja. Dia tidak menjadi kefarduan atau rukun. Wuduk itu mesti mualat, berturutan tidak. Dia sunat sahaja. Okey, selesai. 22, menyapu kedua telinga, hadapan dan belakang. Jatuh saya kata depan ni, dalam ni lah. Dalam, ya, cuping telinga kita ni, dan belakang ditutupnya. Dalam mazhab Hambali, menyapu kedua telinga adalah fardu wuduk kerana keduanya, ya, terletak dalam kawasan kepala. Jadi dirukun terus. Sebagaimana telah disebutkan dahulu bahawa mazhab Hambali mewajibkan menyapu semua kepala. Cara menyapunya ialah dengan memasukkan hujung jari telunjuk yang dibasahkan dengan air ke dalam lubang telinga, dan ni pusing semua, dan kemudian ibu jari di belakang cuping telinga tolak, ya, ke atas daripada bawah. Kemudian gerakkanlah ibu jari kita dari atas sampai ke bawah, dari bawah sampai ke atas. Tangan kanan menyapu telinga kanan dan tangan kiri menyapu telinga kiri.
Selepas itu, kedua tapak tangan dibasahkan, dilekapkan kepada dua telinga. Begitulah. Ya. Tapak tangan dia basahkan lagi. Itu cara yang paling lengkap lah. Yang ke-23, membaca doa ini ketika menyapu kedua telinga. Allahumma ja'alni minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ya Allah, ni pun ya doa yang baik untuk kita amalkan. Ya Allah, jadikanlah aku dari kalangan orang yang mendengar perkataan nasihat fayattabi'una ahsana, dan mengikutinya ya apa yang terbaik daripadanya. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah fil jannati ma'al abrar. Ya Allah, dengarkanlah kepada aku seruan penyeru syurga dalam syurga nanti bersama dengan orang yang baik. Ada orang dipanggil masuk syurga, ya, tapi tak dengar. Sebab apa? Ya, sebab mungkin ya telinganya tidak dicuci betul-betul kat dunia dan dia tidak berdoa pun. Jadi jangan sampai kita terhalang daripada dapat rahmat Allah dengan panggilan seruan orang masuk ke dalam syurga. Yang ke-24, menyapu leher. Yang ni rare sikit, jarang kita nampak. Sebab ada khilaf dalam mazhab kita. Imam Nawawi kata menyapu leher ni tidak ada dalam cerita wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dikatakan bid'ah. Ya, tapi Imam Al-Ghazali, ya, kita kena tahu bahawa Imam Ghazali juga seorang faqih di samping seorang sufi, ya. Kita tahu Imam Al-Ghazali dia seorang ahli sufi ataupun tokoh sufi yang besar dalam mazhab Syafi'i, dalam penduduk Nusantara kita. Tetapi jangan kita lupa bahawa Imam Ghazali juga sebenarnya seorang faqih, tapi dia memilih untuk duduk bernaung di bawah mazhab Syafi'i. Maka dia kata, ya, Imam Ghazali ya menyatakan bahawa ia juga tetap sunat berdasarkan satu hadis yang kurang kuat, ya, dhaif, tapi untuk fadil amal, ya. Mashur raqbati amanun minal ghilli yaumal qiyamah. Menyapu leher itu, ya, sentosa menjamin keselamatan dari belenggu ikatan di hari kiamat nanti. Jadi bolehlah kita menyapu dengan niat ataupun dengan doa yang telah disebut ini. Allahumma fukka rakbati minan nar. Ya Allah, lepaskan leherku dari api neraka. Artinya memang kita takkan mampu. Realitinya kita takkan mampu nak hafal semua doa ni, tapi cukup. Ya, kita ni dengan rasa bila mana menyapu telinga atau menyapu tengkuk tu, kita rasakan perasaan-perasaan yang perlu kita rasakan. Ya Allah, leher inilah nanti kalau kena ikat, kena belenggu kat api neraka kan. Maka lepaskanlah, selamatkanlah aku. Wa'udzubika min salasil wa aghlal. Dan aku berlindung daripada ya terkena rantai dan belenggu dengan rahmat-Mu ya Allah. Ke-25, menyelati anak-anak jari kaki. Maka menyelati itu hukumnya wajib sekiranya diyakini air tak sampai rata kecuali dengan menyelati. Itu yang saya cerita pada minggu sudah. Kalau kita punya jari kaki itu memang jenis rapat, ya, memang kita tahu kalau setakat jiruh air dia tak masuk. Ya, dia tak masuk air. Maka ya kita kena buka dengan cara masukkan jari celah-celah, ya, jari-jari kaki kita, jari-jari tangan menyelati jari-jari kaki. Ya, kalau dalam posisi berdiri, ya, paip memang kat situ kita tak ada ruang, maka silangkan. Ya, angkat kaki kanan, selatilah dengan kaki kiri, jari-jari tangan kiri supaya seimbang, tak tombang. Dan angkat kaki kiri pula selati dengan tangan kanan. Kalau ada tempat mengampu, ya, artinya kaki kita boleh berpijak pada sesuatu untuk kita dekatkan dengan tangan kita, tak apalah, tangan kanan dengan tangan kiri dengan tangan kiri. Tapi yang ini pun kena digilirkan kanan dengan kanan, ya, habis selesaikan kanan dan baru kiri. Tapi andai kata, ya, memang jari-jari kita normal, terbuka dan tidak ada benda yang mengalir, cukup jerusan meratai air, sahlah wudu. Ini sunat kelengkapan, ya, penyempurnaan, menambah pahala. Memang ada orang yang basuh kaki tu hanya pusing je. Yang paip yang terbuka tu dia pusing kaki dia. Tapi kaki ni risikonya, sebab kaki ni dia tempat kita berpijak. Jadi tolong tengok tapak kaki kita. Yang sekurang-kurangnya kita gosok dan sental-sental lah. Sebab mungkin ada minyak, ya, mungkin ada gam, mungkin ada plastik, mungkin ada sisik ikan yang akan blok air daripada kena kulit kita. Maka menjadikan wuduk kita tidak sah. Maka hati-hatilah. Yang penting cerita wuduk ni, air mesti kena kulit. Jadi kalau perlu tambahan gerakan, yang sunat tu jadi wajib. Yang ke-26, membaca doa ini semasa basuh kaki kanan. Allahumma thabbit qadami ala siratal mustaqim. Ya Allah, tetapkanlah kakiku ini
ya, di atas siratal mustaqim ma'aqdami ibadika salihin, bersama dengan kaki-kaki hamba-hambamu yang saleh. Itu basuh kaki ni pun ingat, sebab kita kena meniti titian sirat nanti, ni kita harapkan selamat, ya, stabil sampai ke hujung syurga sana. Yang ke-27, membaca doa ini ketika membasuh kaki kiri. Allahumma a'inni a'udzubika min an tazilla qadami 'ala as-sirat, ya, finnar yauma tazillu aqdamul munafiqin wal musyrikin. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada tergelincirnya tapak kakiku ini dari titian, ya, sirat, ke dalam neraka pada hari tergelincirnya semua tapak kaki orang-orang munafik dan musyrik. Subhanallah, ya. Wak Sekincan bertanya, Ustaz, tersentuh suami atau isteri tak sengaja tanpa nafsu, sian isteri yang suaminya sentuh tanpa nafsu lah, batal wudu tak Ustaz? Maksud Wak Sekincan ni bukan dia tak bernafsu dengan isteri dia, dalam situasi yang ialah nak sembahyang, lulukan saf, isteri kata depan sikit bang, pam, kena tangan tu, situasi itu kan Wak, itu maksudnya. Okey, kalau dalam mazhab Syafi'i asas, ya, kaul jadi dia tetap mengatakan sentuh perempuan, la mastumun nisa ni sentuhan direct, batal. Kita sebut tadi kaul qadim, kerana ada keperluan masyaqqah, ya, kan ada keperluan masyaqqah, artinya ada benda yang menghalang, susah nak beramal, ya. Asyik terlanggar, ialah isteri kita kadang-kadang, isteri jauh sikit kita tertarik, tengok Allah telekun terselak terpegang tangan dia, begitulah. Yang itu nak ambil wudu payah, tapi kalau kat rumah tak payah kan. Jadi ini terpulang lah. Saya tak berani nak memutuskan, ya. Hukumnya ada dua pendapat. Pendapat pertama kata once sesuatu, itu pendapat yang dipakai yang mu'tamad. Tapi ada pendapat yang terdahulu mengatakan bersentuh dengan syahwat. Jadi awak fikir-fikirkanlah awak mana yang sesuai. Kalau awak kata itu masyaqqah tak, saya ni memang kerja nak sentuh je, peganglah kaul qadim, pendapat lama, ya. Macam mana? Tapi kalau dah selalu sentuh kata tak bernafsu, pelik kan? Yang itu urus sendiri. Macam mana pun. Ya, sebab memang kadang-kadang ada kebahagiaan. Kalau kita tengok, ya, ustaz-ustaz yang lebih lancang kadang-kadang, ya, kutuk terus pendapat Imam Syafi'i dan sebagainya kan. Jadi saya tak berniat begitu. Tapi pada saya, setiap masyaqqah, kepayahan itu ada ruang untuk kita selesaikan. Jadi jangan terlalu bermudah-mudah, ya, dan janganlah menyiksakan diri sampai tak boleh beribadah. Seterusnya, ya, berdoa selepas berwuduk. Doanya, ini pun elok hafal, ya. Kadang-kadang masa sekolah agama dulu hafal, sekecil-kecil. Sekarang sebab tak pernah baca dah, tak pernah tengok lagi orang lepas berwuduk angkat tangan. Tak ada dah. Tolong buat balik lah. Memang sayu, kerana saya pernah nampak orang berwuduk dan kemudian dia menghadap kiblat, dia doa Allah. Sebab terus tengok Allah Akbar. Lamanya dah tak tengok orang buat macam ni. Sebab aku pun tak buat. Itu cerita dia. Itu cerita dia. Jadi bila ada orang buat, kita pun jadi Allah. Belakang tu sorok dekat, buat jugalah. Begitulah agama ni tuan-tuan. Tuan-tuan kena berani buat agama. Bila mana menyentuh hati orang lain untuk berbuat, tuan-tuan akan dapat pahala sama. Subhanallah. Indahnya. Ya, doa ni hebat sebab kita doa pertama kali kita syahadah. Ya, tak ada lafaz yang paling besar bila mana kita kata asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah aku dari kalangan orang yang banyak bertaubat. At-tawwab ini artinya orang yang selalu bertaubat. Bukan taibin. Taibin sekali. Tawwab ini orang yang banyak mengulang taubatnya. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku dari kalangan orang yang membersihkan diri. Ya, tawwab ni pembersihan jiwa. Ya. Taharah ni pembersihan fizikal. Jasmani kita. Waj'alni min ibadikas salihin, dan jadikanlah aku dari kalangan hamba-hambamu yang baik. Hamba Allah yang baik apa? Buat benda betul lah. Nak buat benda betul kena ada ilmu. Macam mana nak buat benda betul? Nak buat roti yang betul jadi roti, kena ada ilmu. Ada roti, ya, sukatan dia tu. Saya boleh, saya membuat roti yang baik, tapi ya tak pandai, jadi lempeng ya. Itu bukan roti, itu lempeng. Jadi itulah kita. Ya, sebab tu asasnya, sebab saya selalu sini sebagai kata begitu supaya tuan-tuan faham bahawa jangan mendabik dada kita ini dan itu. Kalau ilmunya tak ada, wuduk pun tak faham sangat.
Ya, sembahyang nanti pun tak tahu ilmunya. Jadi kita belum orang baik. Belum boleh jadi hamba Allah yang baik. Setakat insaf, yang pakai lebay, pakai sebay, pakai selendang, pakai jubah, waktu sembahyang gegar-gegar, itu bukan hamba Allah yang baik. Baik mesti dengan ilmu, dengan suluhan. Ya. Sikit emosi lah. Begitu punya. Kemudian lepas tu kita sambung subhanakallahumma wa bihamdika, maha suci Engkau wahai Tuhan, ya Allah. Dan dengan pujian untukmu. Kenapa kalimah ni kalau kita sebut? Sebab hati kita manusia selalu terusik dengan Tuhan ni. Kadang-kadang kita ada benda. Maha suci Allah ni apa maksud dia? Subhanallah ni. Kenapa pahala dia terlalu besar? Sebab artinya kita membersihkan Allah dari segala prasangka kita. Yang datang syaitan kata, tengok Tuhan kau buat kau macam ni. Tu. Tepis dengan apa? Subhanallah. Maha suci Allah. Allah buat macam ni. Memang aku patutlah macam ni. Sebab Tuhan sayang aku. Ya, kau sembahyang banyak-banyak pun Tuhan kau makan bagi rezeki. Tu kau jigan kau tak semayang pun. Okey je. Tu. Kena tepis subhanallah. Tak ada benda yang sia-sia Allah buat. Subhanaka ma khalaqta hadza batila. Jadi lafaz subhanallah jangan lafaz saja tanpa rasa, kena lafazkan. Ya, kena lafazkan dan rasakan. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, aku bersaksi tak ada Tuhan selain kau dan aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Doa sebenarnya sampai Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika shalihin pun dah cukup dah. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu versi kita orang Malaysia ni, itulah dia. Ya, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika shalihin. Selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Cuba amalkan balik ya, supaya doa yang Rasulullah tinggalkan pada kita ni sebenarnya untuk membawa jiwa rasa hamba ketika beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin dan Bidayatul Hidayah. Nah, kitab Bidayatul Hidayah ni pun bagus ya kalau kita boleh baca. Bidayatul Hidayah artinya langkah mula untuk dapat hidayah. Dia ajar kita macam mana hidup ya, dengan disiplin yang menyebabkan Allah rahmati kita, Allah sayang kita. Ya, bangun pagi nak buat apa, ya, lepas subuh buat apa, step-step sampai tidur malam balik semula. Itu dia langkah mula nak dapat hidayah. Ya, Imam Ghazali ni orang jiwaan, orang rohani, ya. Jadi dia memandu kita bersama dengan amalan-amalan ibadah ni dengan penjiwaan. Dia sebut ada doa yang lain sedikit daripada doa wuduk tadi, ya. Ada kalimah yang saya ambil je lah. Ya, amiltu su'an, aku telah buat benda jahat ya Allah. Zalamtu nafsi, aku telah zalimi diri aku. Astaghfiruka wa atubu ilaik, maka aku mohon ampun kepadamu ya Allah dan bertobat padamu. Faghfirli wa tub alayya, maka ampunkan dosaku dan terimalah taubatku. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkaulah Tuhan yang Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Sama juga waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika shalihin. Dan kemudian ada tambahan lagi sikit, waj'alni 'abdan syakuran saburan syakura, janjikanlah aku ni seorang hamba yang sabar lagi bersyukur. Tengok memang tu sabar dan syukur ni dia adik-beradik. Siapa nak jadi hamba Allah, dia kena direzekikan. Sebab kita usaha macam mana kalau tak dapat juga. Sebab tu jangan lupa bersama mujahadah untuk kita tanda tangan. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ja'alni 'abdan saburan syakuran. Ya Allah, jadikanlah aku ni seorang hamba yang sabar bila susah. Syakuran, jadi hamba bersyukur bila mana mewah. Jadi hamba Allah dalam dua-dua situasi. Sebab orang macam mana pun dia akan alami dua situasi. Dia tak susah, dia mewah. Bila mewah bersyukur, alhamdulillah, selamatlah kau. Ya, tapi bila tak bersyukur, makin jauh daripada Allah. Dan kalau susah tak sabar pula, makin bubrah. Faham tak tahulah. Ya, makin huru-hara hidup. Sebab dengan ketidaksabaran kita bukan mengubah pun suasana hidup kita. Kan? Jadi kena sabar, sebab pahala sabar tu terlalu besar untuk kita lepaskan begitu saja. Sebab laluannya sama. Siapa yang diuji, dia sabar dan dia tak sabar sama juga. Hanya perlu hati itu ingat Tuhan dan dibantu dengan doa-doa begini. Ya Allah, jadikanlah aku ni seorang yang sabar. Ya. Dan juga seorang yang bersyukur. Waj'alni
Azkuruka dzikran katsira, dan jadikan aku ni boleh ingat engkau dengan ingatan yang banyak. Dengan ingat Allah tu boleh sabar. Kan? Kalau ingat kat bedah tu je memang nak ngamuk kat bedah tu, tapi ingat Allah, alhamdulillah boleh sabar. Walaupun datang sekali muka mak bedah tu nak mengamuk kan. Wa usabbihuka bukratan wa asila, dan aku bertasbih mensucikan engkau ya Allah pagi dan petang, artinya sepanjang masa. Daripada Zati Ashtar. Ustaz, jika seorang baru nak gosok gigi sebelum wuduk tapi dalam masa yang sama imam dah angkat takbir pertama, yang mana perlu diutamakan? Terus gosok gigi atau batalkan niat nak gosok gigi dan terus berwuduk untuk solat berjemaah? Terima kasih Ustaz. Okey. Dua-dua fadilatnya besar. Ya, takbiratul ihram bersama imam ni dalam batas, kalau dalam Mughniul Muhtaj diterjemahkan apa maksud, dapat ya lagu Iwan kan, takbiratul ihram bersama imam itu sunnah Rasulillah. Ya, takbiratul ihram bersama imam ni fadilatnya besar. Siapa yang melazimi sampai 40 hari, ya, atau setengah riwayat kata 40 waktu, Allah janji dia 2 kelepasan daripada sifat munafik dan sifat ahli neraka. Jadi kalau sengaja dilewatkan, datang semayang rakaat kedua ketiga baru sampai, dan ditafsirkan sekurang-kurangnya siapa yang semayang berjemaah serta imam daripada imam takbiratul, atau paling lambat dia tak tumpang Fatihah imam, artinya dia sempat habiskan Fatihah dia sendiri. Itulah kadar bagi orang yang semayang jemaah. Ni soalan ni kena jawab panjang ni, tak apa saya jawab juga. Okey, itu fadilatnya. Ada pun bersugih pun fadilatnya besar. Sehingga Nabi kata, kalaulah tak jadi beban pada umat aku ni, aku akan wajibkan bersugih. Mendatangkan redha Allah. Ya, fadilat-fadilat yang kita sebut banyak. Jadi dua benda ni kena dinilai dengan nilai yang mana lebih utama. Okey, kalau dalam keadaan kita nak gosok gigi tadi, okey, tengok realiti kita. Mulut kita memang tengah teruk sekarang ni. Bau busuk dan tak wajar kalau kita semayang berjemaah dengan mulut yang sebegini, maka ketika itu utamakan gosok gigi berbanding pada pergi masuk saf kejar takbiratul ihram. Okey. Tapi kalau anda kata dalam keadaan biasa, kita bagi tadi dia gosok pun ni, sekarang nak bersihkan gigi, madai dengan komo dan terus kita utamakan takbiratul ihram. Tengok realiti kita. Sebab tu dengan ilmu. Ya, sebab andai kata mulut kita bau biawak mati, bangkai biawak, nak gosok gigi tak jadi sebab imam Allahu Akbar, kita pun lari, kita pun Allahu Akbar, 2 orang pengsan. Ya, tak adalah pengsan, tapi 2 orang masa menyesal, Allahu Akbar. Ada orang bila dia takbiratul ihram Allahu Akbar, member tengah ihdinas sirat, ya Allah, dia tarik nafas tu, dia menyesal. Maka semenjak hari itu dia tak akan bernafas sampai habis Fatihah, muka dia biru pucat. Yang begitu tuan-tuan tinggalkan gosok gigi tadi, bersih mulut, haram tau masuk saf. Bukan fadilat lagi ceritanya, berdosa terus. Siapa yang busuk, pahit, masam, ya, mulut bau biawak mati, masuk saf sehingga menyesatkan orang lain, ya, menyiksa orang lain, hukumnya haram, bukan lagi dapat sunat fadilah. Ya. Sebab tu siapa yang busuk jangan masuk saf. Tak boleh sembahyang jemaah, melainkan awak datang dalam situasi yang memberi nyaman pada orang lain. Benda ni kurang difahami oleh masyarakat. Tak apa, kita sampai bab dia nanti kita cerita panjang lah. Jadi kita cerita tadi, maka kita kena utamakan gosok gigi. Tapi kalau dalam situasi biasa, ya, kita madai dengan berkumur dan bersegera berwuduk dan kita masuklah solat jemaah. Ya, tengok diri sini macam mana. Ustaz, macam mana kalau kaki disimen akibat kemalangan semasa, macam mana nak wuduknya? Sahkah solatnya? Tu cerita nanti, cerita tayamum nanti kita buat. Ya, wuduk pada tempatnya, mana yang boleh wuduk, dan gantikan yang tempat tertentu dengan tayamum. Bab akan datang kita bercerita. Ustaz, macam mana semua ni? Macam-macam lah ni sebenarnya. Ana, okey Ana, Ustaz, kalau isteri suami kena stroke salah seorang, macam mana cara tu Ustaz? Tersentuh batal ke? Ya. Kalau sentuh memang batal. Oh, ni nak cerita memang tak nafsu lah kalau stroke. Jangan kira. Ya, kadang stroke kat situ, tak stroke. Okey, ni lawak je lah. Okey, ceritanya kalau mengurus memang bersentuhan, hukum asal dalam mazhab Syafi'i memang. Jadi kenalah lapik. Ya, kenalah lapik. Ya. Jadi suami tak perlulah terasa. Sebab apa? Bang, saya ada wuduk bangnya, saya lapik bangnya. Kalau tak ada dalam semayang, okeylah pakai tu. Jadi uruskan. Saya tetap berpegang pada pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, sentuh, ya, orang yang halal bernikah,
yang bukan mahram, batal wuduk. Itu cerita asalnya. Ya. Ada yang tanya dulu, saya jawab ini, kata, habis kami dah nikah, Ustaz. Bukan halal nikah lagi. Yalah, halal nikah sebab dah nikah pun memanglah cerita yang sama. Yang tak batal mahram. Ya, orang-orang yang kita tak boleh nikah dengannya. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Adakah wuduk kita batal setelah kita bersalaman dengan suami selepas habis solat? Adakah wuduk ini boleh digunakan untuk solat sunat? Kalau dah batal, ya, tak bolehlah guna untuk solat. Solat fardu ke, solat sunat ke, solat qada dah tak boleh, ya. Okey, Zara, itu jawapannya. Ya, jadi kita berpegang bahawa bersentuhan dengan suami tetap batal wuduk walaupun tanpa rangsangan nafsu. Itu yang asal daripada mazhab kita, mazhab Syafi'i. Okey. Ada persoalan lain? Kita tak akan masuk dah perkara-perkara makruh dalam wuduk ni. Saya akan rumuskan ya. Okay, kalau tak ada apa, Ustaz, macam mana kalau kaki di semen? Saya dah jawab ya. Okay, kita masuklah perkara wuduk ni, ada 5 minit lagi. Perkara-perkara yang makruh ketika berwuduk, artinya tak elok dia buat. Ya, suka saya membawa feel makruh ni. Selalu orang kita kata, alah makruh je tak apa. Dia makruh je tak apa. Tak apa, Ustaz, makruh je. Makruh je tu salah istilah tu. Orang tak faham agama tu. Ya, jadi orang yang ini makruh, tak boleh buat. Itu orang faham agama. Sebab posisi atau status makruh adalah satu benda yang kena diusahakan untuk ditinggalkan. Bukan okey, boleh je buat. Ya. Sebab kalimah makruh dibina dengan daripada kalimah kariha, yakrahu, karhan, karihun, makruhun. Ya. Kariha dalam bahasa artinya benci. Makruhun artinya sesuatu yang dibenci. Persoalannya, siapa yang benci? Itu kena nilai tu kat situ. Sesuatu yang dibenci artinya sesuatu yang dibenci oleh musyarri', iaitu Allah dan Rasul. Allah tak suka, Rasul tak suka. Jadi jangan pandang enteng dengan benda makruh walaupun tak berdosa. Iya. Ya. Dia tak marah, cuma dia tak suka. Selalu kita dengar ayat gitu. Tapi kalau itu isteri kita buat tak? Tak buat. Sebab kita, Allah, nanti isteri aku tak suka benda macam ni. Kita jaga sangat. Dan kita takkan mampu pun hidup dengan suasana tak suka oleh isteri kita. Kenapa macam tu? Saya tak suka lah abang buat saya macam ni. Kita takkan buat dah. Ya. Jadi nilai itu kena besar sikit lah. Dan kita tu pun tak selesa hidup dengan orang tak suka. Kita, kenapa tak balik rumah? Balik pun, bini tak suka dengan aku. Tu tak balik lah. Lepak kedai mamak lama. Ya. Jadi perkataan tidak disenangi, tak disukai makruh ni, dibenci ni bukan benda main. Ya. Bos tak suka, tu malah pergi office. Kawan tak suka, tak lepak dah kedai mamak. Dah orang benci kita, sesuatu yang dibenci. Okey ke? Siapa kata? Saya tak kisah, saya benci saya. Saya balik je macam biasa. Gila kau ni. Tak sihat. Ya. Bos saya memang menyampang dengan saya, tapi suka hati dia lah. Saya okey je. Memang ada orang watak nyaman gitu, tapi nyusahkan orang hidup macam tu. Jadi tak boleh kita pandang sambil lewa perkara. Kecuali benda masyarakat kita tinggal. Payah sangat, kita tak apalah, ambil je. Okey. Yang pertama, sengaja tinggalkan wuduk. Wuduk memang tak pernah nak kumur. Memang tak pernah nak basuh telinga. Itu tak baik. Jangan buat begitu. Basuh anggota wuduk lebih atau kurang dari 3 kali. Ya, basuh 2 kali je muka. Atau sekali je. Atau basuh sampai 8 kali. Makruh. Saya bukan 3, saya 18 kali basuh muka. Itu kan hebat. Itu satu benda pemaksiran. Dah tak elok dah. Yang ketiga, mendahulukan basuh anggota kiri dari kanan. Ni tegurlah anak-anak kita yang jenis kidal tu kan. Bercakap-cakap ketika wuduk ni memang selalu amalan kita. Tinggalkanlah. Fokus. Ketika itu sebab apa? Kalau dah bercakap, feel tu dah lari. Yang terasa nak tangan kanan nak pegang, ya, kita amalan kita tu tak ada lah. Ya. Basuh telinga tu nak minta Allah bagi rezeki kita dengar seruan pemanggil syurga nanti tak terasa lah, tak terbau lah perasaan tu. Okey. Yang kelima, menggunakan air berlebihan dari kadar yang patut. Tu yang saya cerita budak Somalia ambil wuduk tu kan, nangis kita tengok. Ya, siap tadah air tutup ayat tu baru basuh. Tadah lagi buka halus. Kita ambil basah baju. Jadi itu semua benda yang makruh, Allah tak suka. Innal mudbathirina kanu min ikhwani syayatin. Ya, kawan setan tu. Kita pun tahu, kecil-kecil dah tahu dah ayat Quran tu.
Yang keenam, meminta pertolongan orang lain mensyuk air tanpa keuzuran. Yang belum kena stroke dah. Macam, tolong sakit bang, tolong makan lagi. Jangan. Itu makruh hukumnya. Kalau dah tak sihat, dah wudu, itu tidak menjadi masalah. Ya, tidak menjadi masalah. Jadi moga-moga kita dapat. Dan insya-Allah perbincangan selanjutnya berkenaan dengan perkara-perkara yang membatalkan wudu akan kita sambung pada pertemuan akan datang. Ya, pada pertemuan minggu hadapan insya-Allah. Dan ini perbincangannya lebih besar lah sebab dia berkait dengan batal wudu dan isunya juga lebih mendalam. Saya akan cerita lebih detail lah. Sebab benda bersunat dan makruh ni benda yang kita ambil sebagai maklumat tambahan ya. Biasanya kita tak akan terlibat sangat dengan benda-benda gitu. Kecuali yang makruh tadilah. Perkara makruh ni yang buat tak dosa, tinggal dapat pahala. Maka kedudukannya tak apalah tak buat. Bukan. Ya, elok dibuat. Elok dibuat sebab apa tuan-tuan? Besok dekat akhirat baru kita nampak nilai pahala ni. Ada orang tak cukup pahala 20 sen nak masuk syurga. Masa tu kawan-kawan, kalau kau basuh telinga itu, dah boleh masuk syurga dah. Dia kena faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Kena ada cerita ni dalam jiwa kita, baru kita terangsang nak buat. Tu yang malas nak sembahyang sunat. Sebab apa? Sebab dah tak rasa nak masuk syurga tu. Tak ada kes-kes macam ni, tak ada cerita ni. Kalau ada cerita, ya Allah, ini mana tahu dengan sebab pas sembahyang sunat yang ni aku mati lepas ni, selamat aku. Begitu. Sebab tu jangan pandang enteng benda sunat untuk sengaja kita tinggal. Jangan rugi tuan-tuan. Sebab masa berlalu. Ya, orang yang basuh telinga tadi dengan yang tak basuh telinga sembahyang sama-sama. Dia takkan basuh ambil ada masa yang sama, masa yang tadi diulang semula, tak. Tapi masa tu dah berlalu, usia kita dah. Ada orang dah 20 tahun basuh telinga dan ada orang dah 20 tahun tak basuh telinga ambil wuduk. Ni contoh. Tentu berbeza pahala dia. Dan laluan tu sama. Gerakan tu sama. Jadi jangan pandang enteng dengan benda-benda sunat dan benda makruh sebab dia melibatkan kelayakan kita besok di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Insya-Allah sampai bertemu lagi. Terima kasih kepada barisan setia dan technician, Saudara Eri dan Ustaz kita, Ustaz Samri, dan semua yang bersama dalam ruang ni, saya ucap terima kasih. Pesan saya sekali lagi, tolong share dengan kawan-kawan yang lain supaya ilmu ini dapat kita panjang-panjangkan dan kita dapat kebaikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak.